Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada petang yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan kita daripada kitab ataupun risalah kecil Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 795 Hijrah, yang mana bacaan kita ataupun perbahasan kita ni dah tertangguh lebih kurang 2 purnama ataupun 2 bulan sebab kesibukan saya sendiri. Dan insya-Allah pada petang ni Allah Ta'ala rezekikan kita untuk kita sambung lagi, yang mana sebelum ni kita berhenti pada bab yang keempat. Mana-mana orang yang ada buku ataupun yang ada risalah ni, dan risalah ni pun agak terhad, maknanya susah untuk didapati. Dekat Baitul Salam pun stok pun dah tak ada. Jadi yang sebaiknya memang para pendengar ataupun yang nak mengikuti ni kena ada kitab ni, walaupun kitab ni ataupun risalah ni seperti mana yang dah kita baca pada peringkat awal ada sedikit kesilapan cetak yang tidaklah mengubah maksud ataupun makna daripada asal kitab tu. Cuma kesilapan sedikit saja, tapi masih lagi boleh digunakan sebagai rujukan kita. Dan dia bahagikan kepada 11 bab utama. Dan hari ini kita nak masuk pada bab yang kelima bagi mana-mana yang ada risalah ataupun yang ada kitab tu, pada muka surat 52. Kita punya perbahasan pada hari ini, iaitu di bawah tajuk tujuan larangan berbicara panjang mengenai takdir Allah. Yang mana sebelum ni kita dah sebut peringkat awal 4 bab yang awal yang telah disebutkan oleh penulis kita ataupun al-musannif rahimahullahu ta'ala tentang beberapa perkara-perkara penting yang menjadi asas. Pertama sekali kita kena tahu kitab Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali ni, dia hanya satu risalah kecil, bukanlah satu kitab yang besar. Tapi risalah kecil ini memberi kepada kita kaedah ataupun memberi kepada kita rumusan daripada apa yang sepatutnya ada dalam diri seorang Muslim, yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat.
Sebab peringkat awal bab ni ataupun buku kita ni, risalah kita ni, dia sebut tentang perlunya setiap seorang Muslim ni kenal ilmu itu, jenis-jenis ilmu. Dan di sana ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tak bermanfaat. Dalilnya ialah Nabi SAW mengajar kepada kita untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bahkan ini dijadikan wirid pagi kalau siapa-siapa yang menjadikan amalan bacaan kitab ataupun risalah Hisnul Muslim, perisai Muslim tu, pada waktu subuh ni antara bacaan yang Nabi baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepada kamu ilmu bermanfaat. Maknanya di sana ada ilmu yang tak bermanfaat, sehingga perlu minta pada awal pagi ni ilmu bermanfaat. Rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Maknanya di sana ada rezeki yang tidak baik, walaupun ia namanya rezeki. Dan juga minta kepada Allah Ta'ala amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Sebab di sana ada orang yang melakukan amalan tak diterima. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut amilatun nasibah, orang yang buat amalan tapi letih tubuh badan. Sebab apa? Sebab amalan itu tak diterima. Jadi kita perlu melihat perkara-perkara utama dan perkara-perkara penting bila mana kita membaca risalah ni, iaitu risalah yang akan disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali ni. Tak banyak perbincangan yang disebutkan, lebih kepada asas yang mana mungkin kita pernah dengar dan kita pernah lalui dalam banyak siri kuliah yang disampaikan di sini. Sebab kalau tengok di sini dibacanya Syarhus Sunnah Al-Barbahari, itu antara kitab yang menerangkan tentang perkara-perkara penting terutama dalam bab akidah. Juga akan disebut dalam kitab kita yang akan kita baca ni. Okay. Jadi itu sebagai gambaran awal. Cumanya nak beritahu kepada kita, golongan salaf, mereka ada stand ataupun mereka ada satu kedudukan dalam memahami ilmu. Dan sebagaimana manusia ni, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fatala alaihimul amad. Bila mana manusia ni dah semakin jauh, zaman dah semakin maju, maka antara yang akan mengganggu manusia ni juga ialah banyaknya benda-benda yang tak penting untuk dia fikir, akhirnya dia fikir. Itu yang mengganggu kita gagal untuk mengenali mana satu ilmu yang bermanfaat dan mana satu ilmu yang tak bermanfaat. Sehingga ada orang sanggup menyibukkan diri pada benda yang dia rasa benda tu ilmu, tapi dia bukan ilmu. Jadi kita baca risalah ni untuk kita kenal yang manakah yang disebutkan dengan ilmu dan yang manakah yang disebutkan dengan kesibukan yang disangka ilmu. Okay. Jadi perbahasan kita pada bab yang kelima ni, bagi mana-mana yang ada risalah, iaitu an-nahyu 'anil haddi fil qadri, larangan bercakap banyak tentang qadar. Yang mana kita selalu dengar perkataan qadar ni. Qadar ni kalau kita belajar rukun iman, beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruknya. Okay. Itulah yang nak kita bincang pada hari ini ataupun pada permulaan ni. Iaitu larangan terlampau banyak berbincang tentang bab qadar. Qadar ni mudah ceritanya ialah ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada semua makhluk, Muslim ataupun kafir, yang merupakan satu timeline ataupun garis masa manusia bila mana dia hidup atas dunia ni. Iaitu mereka akan melalui zaman kecil, zaman besar ataupun zaman remaja, zaman dewasa, sampailah pada mereka mati, dan mereka akan dihidangkan dengan macam-macam aturan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena tahu bahawasanya manusia ini juga diberi iradat dan juga ikhtiar dalam melalui kehidupan. Maknanya manusia ini dia boleh memilih baik dan buruk, sehingga kita tidak melampau seperti mana golongan Qadariyah ataupun golongan Jabariyah yang mengatakan bahawasanya hak milik mutlak untuk menjadi baik dan buruk itu ialah daripada manusia sendiri. Dan kita juga tidak menjadi seperti golongan yang mengatakan hak manusia ini buruk ataupun baik adalah kerana Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala yang sudah programkan benda ni. Ini benda yang nak kita faham. Jadi kita tengok risalah kita ni, bagi siapa-siapa yang ada kitab lah, kita baca sikit. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ke surat 52, terdapat beberapa sebab Islam melarang kita berbahas secara berlebih-lebihan mengenai takdir ataupun al-qadar.
Antaranya yang pertama, larangan ini untuk menghindari berlakunya pertembungan antara satu ayat dengan ayat Al-Quran yang lain. Perkara ini pernah berlaku dalam kalangan para sahabat sehingga Nabi SAW memarahi mereka dan memberi peringatan serta melarang mereka daripada membicarakan mengenai ketetapan Al-Qadar secara panjang lebar, melebihi skop yang diajarkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Perbezaan dan perdebatan dalam memahami ayat berkaitan Al-Qadar telah menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Masing-masing mendakwa mereka di pihak yang benar. Oleh itu perbicaraan seperti ini dilarang dalam syariat. Antara sebab larangan kita ni ditegah untuk bercakap lebih tentang qadar, maknanya mempersoalkan satu-satu benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Macam mana seseorang tu dia boleh jadi baik, macam mana seseorang tu dia boleh jadi buruk, macam mana orang tu kehidupan dia penuh dengan kecelakaan, penuh dengan duka cita, dan macam mana sebahagian orang ni kehidupan dia penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemewahan. Antara sebab dilarangnya ialah larangan itu menghindari daripada pertembungan ayat Al-Quran, iaitu kesilapan dalam memahami ayat Al-Quran. Yang nak disebutkan oleh penulis ini ialah tidak ditimbulkan syak dalam hati orang yang membaca ayat Quran. Sebab kita kena tahu, manusia mereka baca Quran. Kalau zaman Nabi SAW, bukan hanya orang Islam yang baca Quran ataupun mendengar Quran, termasuk orang kafir, termasuk musyrikin Mekah. Mereka juga membaca Quran, bahkan mereka lebih fasih lidahnya daripada kita hari ini membaca Al-Quran. Tapi di sana ada hati-hati yang semakin yakin bila mana membaca Al-Quran. Dan di sana ada juga hati-hati yang semakin syak bila mana membaca Al-Quran. Ada sebahagian orang membaca Al-Quran, mereka semakin yakin terhadap ketentuan Tuhan, terhadap aturan yang Tuhan lakukan. Dan ada sebahagiannya Allah Ta'ala jadikan semakin syak. Walaupun mereka daripada kalangan yang pandai baca Quran, lidah mereka fasih untuk baca Quran, tapi mereka tidak merasai kebenaran Al-Quran. Bahkan yang mereka temui dalam Al-Quran itu ialah pertembungan demi pertembungan dengan apa yang berlaku dalam hidup mereka. Sebab mereka telah meletakkan bahawasanya apa yang Allah Ta'ala tetapkan ni ada sesuatu yang tak kena, sehingga mereka baca kebesaran dan ayat Tuhan tersilap, tersasar. Itu sebab pertama. Yang kedua, kumpulan Qadariyah membahaskan persoalan mengenai takdir Al-Qadar menggunakan akal ataupun rasional. Mereka berpendapat sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan qada dan qadar, Allah telah melakukan kezaliman kerana menyeksa hamba-Nya atas apa yang telah Allah sendiri tetapkan. Kelompok Jabariyah pula berpendapat sebaliknya, iaitu manusia tidak mempunyai pilihan, bahkan setiap perbuatan seorang hamba adalah bentuk paksaan daripada Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kefahaman yang sesat seperti ini. Antara sebab kedua yang menyebabkan manusia ni dilarang bercakap, sebab pertama dia boleh merubah orang daripada yakin jadi syak. Itu sebab pertama bila mana terlampau bercakap tentang qadar, terlampau banyak sangat kritik ataupun tak setuju. Kenapa aku jadi macam ni dalam hidup? Kenapa aku malang semua? Kenapa aku ni begini? Kenapa orang lain lebih mewah daripada aku? Yang pertama, dia akan menyebabkan syak. Sehingga hari demi hari sifat berkuasanya Tuhan yang sepatutnya adalah hati dia ni, sebagai manusia kita kena jadikan hati kita ni semakin hari semakin rasa Tuhan itu berkuasa. Semakin hari semakin rasa Tuhan itu mengetahui sesuatu, semua benda. Tapi sebahagian orang semakin hari semakin terkikis benda ni daripada dia. Okay. Itu stage pertama yang menyebabkan para ulama larang. Itu sebab pertama. Yang kedua ialah bila mana benda ni dah mulai ada, iaitu syak terhadap ayat Quran, maka manusia akan naik pada tingkatan kedua, dia mulai menimbang ketentuan Tuhan dengan rasional akal dia. Tuhan buat begini, rasionalnya begini. Tuhan buat begini, rasionalnya begini. Sebab itulah zaman peringkat awal dulu keluarnya dua kelompok, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ialah golongan yang mengatakan, mereka berpendapat sekiranya Allah menetapkan qada dan qadar, Allah telah melakukan kezaliman. Qadariyah maksudnya golongan yang tolak qadar, yang tak percaya qadar ni. Dia kata qadar, qada ni bukan ketentuan Tuhan, tapi manusia yang pilih. Itu ialah daripada tangan manusia. Okay, ini Qadariyah. Yang kedua, Jabariyah. Jabariyah yang mengatakan semua benda buruk ataupun baik mari pada Tuhan,
Hatta benda buruk pun yang menyebabkan kita jadi kafir pun kita boleh salahkan Tuhan. Itu Jabariyah. Maknanya saya jadi kafir ni, saya jadi tak yakin ayat Quran ni sebab Tuhan dah tetapkan dalam Lauh Mahfuz memang saya akan syak terhadap ayat Quran. Ini golongan Jabariyah. Ini nama dulu. Nama sekarang dah berbeza. Sekarang ni dah ada Islam liberalnya. Islam liberal campur dua-dua. Jabariyah pun ada, Qadariyah pun ada. Okey, maknanya ada keadaan nampak macam menidakkan qada dan qadar, ada keadaan nampak macam mengisbatkan qada dan qadar sehingga pada bab kita boleh tengok melampau. Kita boleh tengok sehingga dia kata orang ni jadi kafir. Kerana ketentuan Tuhan tak boleh salahkan dia. Orang ni dia tak kenal sunnah bid'ah. Kerana Allah Ta'ala yang menyebabkan dia menyimpang daripada benda tu. Okay, sebab tu kita kena tahu Nabi SAW, seperti mana hadis riwayat Anas bin Malik dalam riwayat Tirmizi. Anas bin Malik kata, antara doa yang selalu aku dengar Nabi sebut sepanjang aku jadi khadam Nabi 10 tahun, Nabi selalu sebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini antara doa yang Nabi baca. Dan kita pun tahu Nabi SAW ialah orang yang paling dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana doa ni Allah Taala sebut, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Bolak-balikkan hati aku di atas ketaatan. Yang mana kita tahu Nabi SAW dan kita semua yakin hati yang tidak akan berpaling daripada agama ialah hati para Nabi. Mustahil Allah Ta'ala akan selewengkan hati Nabi. Tapi Nabi SAW meletakkan kepada kita, manusia ini ada kuasa iradat, ada kuasa ikhtiar, ada usaha yang dia boleh lakukan untuk menguatkan iman yang ada dalam hati dia. Dan sifat manusia ni pula dia mudah terpengaruh dengan baik dan buruk dalam kehidupan dia. Dan Nabi ajar pada kita untuk baca doa ni. Sehingga Anas bin Malik ni, dia bertanya pada Nabi bila mana dia tengok Nabi duk baca semua doa ni. Dia tanya pada Nabi, ya Nabi Allah, amanna bik wa ma ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, kami beriman kepada kamu, yakni kami ni para sahabat Nabi. Kami beriman pada kamu sama ada perkataan ataupun ayat Quran yang kamu bawa. Semua kami beriman. Fahal takhafu alaina, adakah kamu masih bimbang kami akan menyeleweng? Kami dah menyatakan bahawasanya kami beriman. Ketika mana Anas bin Malik sebut perkataan ni, ayat Quran yang mengiktiraf sahabat Nabi. Minal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini ayat yang mengiktiraf sahabat Nabi. Sudah turun ayat tu. Ayat yang kata sahabat Nabi ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Muhajirin baik, ansar baik. Dan ketika mana Anas bin Malik tanya benda ni pada Nabi, soalan ni pada Nabi, Nabi pun dah sebut hadis yang kita selalu dengar, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah kurun aku. Nabi dah sebut. Tapi bila mana dia tengok Nabi duk baca doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ni, sehingga terkeluar daripada mulut dia untuk dia tanya doa ni. Kenapa Nabi duk ulang doa ni? Sehingga dia tanya Nabi, adakah wahai Rasulullah kamu takut kami akan menyeleweng? Nabi jawab, na'am, ya, aku takut kamu akan menyeleweng. Walaupun kamu sahabat Nabi, walaupun kamu ialah generasi pertama yang dibentuk. Sehingga Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, innal quluba, sesungguhnya hati manusia itu, baina asabi'aini min asabi'illah, di antara dua jari daripada jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah Taala yang akan membolak-balikkan di antara mana yang dia nak. Maknanya Nabi kata hati manusia ini berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dua jari ini kita dah faham perbahasan ni. Kita terima seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan jari itu sekaligus tak sama dengan jari makhluk, Maha Suci Tuhan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada golongan yang nak mentakwil ataupun golongan yang nak menerima. Cuma kita kata hadis ini ialah hadis yang menjadi madar ataupun yang menjadi tempat berselisih fahamnya dalam bab akidah, terutamanya dalam bab sifat-sifat Tuhan yang seakan-akan sama dengan makhluknya, sama ada jarinya ataupun mukanya ataupun tangannya. Okey, itu semua dah kita bahas. Cuma nak beritahu Nabi sebut innal quluba, hati manusia pasti akan dibolak-balik. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihi. Ini ayat turun pada Nabi khusus. Kalau tidak kerana kami menetapkan kamu wahai Muhammad, kamu juga akan menyeleweng. Maknanya nak beritahu kepada kita ni jadi kena jalan kebenaran dan terseleweng daripada jalan kebenaran ialah daripada ikhtiar yang Allah Ta'ala beri pada kita.
Ini benda yang kita kena tahu dan kita kena yakin. Kita kenal kebenaran ialah ada sifat nak tahu kebenaran. Kita terjatuh dalam kesesatan adalah dengan sebab dorongan hawa nafsu dan bisikan syaitan yang kuat menyebabkan kita terjatuh dalam kesesatan. Ini benda yang kita kena belajar dan kita kena tahu. Manusia memang sifat hatinya seperti itu. Sebab tu kita kena tahu bahawasanya dalam kita belajar sama ada faith-nya ataupun akidahnya. Dalam bab yang lain juga kita perlu ada bab yang dinamakan sebagai al-wa'iz, iaitu penyucian jiwa ataupun pemurnian jiwa. Dan ada banyak para ulama yang cenderung dalam bab ni. Antara yang kita selalu dengar namanya ialah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ni antara ulama yang banyak hasil karya dia cenderung ke arah nak beritahu tentang sifat jiwa manusia. Sebab tu kita kena ta'ammul ataupun kita kena perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi seperti ini. Manusia ni, bila mana Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah Ta'ala bekalkan pada dia qalb. Qalb ni ialah hati. Terjemahan orang Melayu ni hati lah. Walaupun qalb dalam bahasa Arab maksudnya ialah jantung sebenarnya. Sebab hati dalam bahasa Arab ni kabid ataupun kibd. Itu istilah yang betul dalam bahasa Arab. Okay. Tapi dah kita terbiasa dengan terjemah hati ni, kita guna hati. Hati ni hati apa? Hati nurani ataupun kita juga ertikan dengan basirah. Dia bukanlah jantung yang berdegup dalam jasad kita ni. Dia bukan juga hati yang duduk dekat pankreas dalam jasad kita. Bukan waktu tu. Sebab dalilnya, bila mana orang ni dia kena sakit jantung. Lepas tu, dia buat operation, bolehlah mengikut ilmu medik, boleh guna jantung orang, boleh berfungsi dalam badan dia. Jantung orang diganti dalam badan dia. Tidak menyebabkan niat orang tu masuk dalam badan dia. Jadi hari tu dia niat lain sikit. Biasa ni jantung orang ni. Bukan. Tak jadi gitu. Hati tu tetap disimpan dengan hati yang sama juga. Sebab hati ni hati lain. Ini hati jasad. Okay. Tapi hati yang dibahaskan sini adalah tempat menakung hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan manusia ni boleh terseleweng daripada jalan agama bila mana hati ini ditakung dengan benda-benda lain. Sebab tu kalau kita baca surah Ibrahim. Surah Ibrahim ni dia ada satu ayat yang Allah Ta'ala cerita khutbah Iblis ketika mana ahli neraka ni masuk dalam neraka. Iblis kata, Allah Ta'ala kata, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Kata Iblis ketika mana ahli neraka ni masuk dalam neraka, ahli neraka ni yang dah terpedaya dengan tipu daya Iblis, dia nak menyalahkan Iblis dalam neraka pada waktu tu. Sehingga Allah Ta'ala keluarkan satu tempat dalam neraka ni, seperti mana dalam hadis riwayat Bukhari, keluarnya mimbar di tengah neraka, maka Iblis naik berkhutbah situ. Iblis kata, وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Aku tidak ada sultan. Sultan ni maksudnya kekuasaan. Untuk aku tarik kamu ikut aku. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku panggil kamu, aku seru kamu dan kamu terima seruan aku. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia bahas ayat ni. Maknanya kita ni menyeleweng jadi jahat, tak boleh salahkan syaitan. Saya jadi jahat sebab syaitan. Kalau saya nampak syaitan, saya mesti kejar syaitan. Tak boleh. Bahkan Nabi larang kita kutuk syaitan. Syaitan ni bila mana kita kutuk, takabar, dia akan makin besar. Ta'azamat, dia makin besar. Bila mana kita rasa kita terkena gangguan syaitan ataupun kita menyeleweng, Allah Ta'ala ajar pada kita ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa sebab manusia ni dia boleh jadi menyeleweng? Sebab hati yang sepatutnya disemai, dibasahi dengan Al-Quran dan hadis Nabi, dia simpan benda lain. Kata Ibnu Jauzi dan juga Ibnul Qayyim, hati yang mudah kena bisikan syaitan ni ialah hati yang menyimpan dendam. Hati yang menyimpan prasangka, syak. Bila mana kita dah buka pintu, sepatutnya ruang hati ni ialah untuk letak ayat Quran, maka yakin. Tapi ayat Quran tak menjadi yakin, bahkan jadi syak, maka syaitan akan dapat masuk. Kita yang ahlan wa sahlan terhadap syaitan waktu tu. Okey. Jadi itu kaedah dia. Jadi tak boleh nak salahkan, tak boleh guna pendapat Jabariyah yang kata saya dijahat sebab syaitan. Allah Ta'ala tak boleh salahkan saya. Allah Ta'ala sendiri yang cipta syaitan, jadi dialah yang akan bertanggungjawab di atas sesatnya saya. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu macam mana cara kamu terkena syaitan dan macam mana cara kamu menghindari diri pada syaitan. Sama juga dalam bab mengenali kebenaran dan juga kesesatan. Okay, itu benda yang kita nak tahu. Itu supaya kita tahu manusia ni bila mana dia dirasuk
oleh syaitan. Dia rasa dia menggunakan rasional, tapi sebenarnya dia sedang dimanipulasi oleh syaitan. Macam bab yang kita bahaskan ni lah, iaitu Qadariyah dan Jabariyah. Dia rasa dia macam critical thinking. Dia kata qada dan qadar ni lah ketentuan Tuhan. Jadi kita jadi jahat pun kerana ketentuan Tuhan. Kita jadi baik pun kerana ketentuan Tuhan. Ini sebahagian. Mereka rasa ini satu bab perbahasan ilmiah yang boleh dibuat seminar apa semua. Rupa-rupanya tertipu. Rupa-rupanya benda ni buang masa. Rupa-rupanya benda ni tak beri faedah sikit pun. Kita kena tahu dalam kehidupan kita ni, banyak benda yang rasional tidak dapat realisasikan ataupun rasional tak dapat timbang dengan baik. Contoh kita tengok bagaimana rasional tak dapat dipadukan dengan syariat. Contohnya ialah bila mana kita berwuduk, kita batal wuduk. Batal wuduk tu dengan sebab keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Sama ada kita kencing, keluar angin, kentut ataupun apa-apa saja. Bila mana kita nak jadikan diri kita tu balik berwuduk, kita basuh anggota wuduk. Kita tak basuh anggota yang keluarkan najis tu. Kita kentut, batal wuduk itu. Kita tak basuh lubang dubur, kita basuh muka apa semua. Ini rasional tak boleh nak timbang. Rasional tak boleh timbang. Rasional kata tempat yang keluarkan najis itulah yang kena basuh. Lepas tu jadi suci balik. Okay. Tapi syariat tak kata gitu. Syariat kata kamu kena berwuduk balik. Kamu telah terbatal dari segi hadas hukumnya. Kamu sudah berhadas. Sebab tu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuf aula min a'laha." Sekiranya agama itu berdiri di atas rasional akal, sesungguhnya menyapu di bawah khuf lebih rasional berbanding menyapu di atas khuf. Sebab yang kotornya tapak, tapi yang dibasuh, yang dilalukan air ialah bahagian atas. Sebab agama tak boleh ditimbang dengan bab rasional. Itu benda yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita dalam bab wuduk. Apatah lagi benda yang kita tak tahu, iaitu qada dan qadar. Ayahnya alim, maknya alim, tiba-tiba anak keluar jahat. Tiba-tiba kita cuba timbang dengan akal kita, tak akan dapat mampu akal kita menimbang, tak akan dapat. Sebab tu para ulama melarang kita. Sebab tu kalau kita baca Quran, Quran ni dia menghidangkan cerita-cerita yang mengubah rasional kita. Sebahagian kita hidup, kita kata, saya kahwin mesti nak cari perempuan yang salihah, mesti hafal Quran 30 juzuk. Sebab apa? Sebab keluar kat dia anak yang terjaga dengan Quran apa semua. Tiba-tiba dalam Quran bawa cerita seorang lelaki berstatus Nabi, iaitu Nabi Nuh, kahwin dapat anak deraka dan kafir. Ini satu, orang kata apa, cara Quran membuang rasional kita. Menolak rasional. Sebab kita kena tahu, kita berada dalam daerah ataupun dalam pengawasan Tuhan. Ada bab-bab yang kita dah ukur, tapi rupa-rupanya ukuran kita tak tepat. Sebab Allah Ta'ala nak beritahu, akal manusia itu terlalu singkat dan terlalu terbatas untuk mengukur sesuatu. Bahkan kalau kita baca Quran, kita akan jumpa cerita isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun yang bernama Asiyah. Yang mana kalau kita baca sirah isteri Fir'aun ni, Asiyah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepanjang-panjang dia jadi isteri Fir'aun, dalam keadaan dia tahu Fir'aun ni tak betul mengaku jadi Tuhan, tak pernah sekali pun dia lafazkan perkataan ceraikan aku, serabutlah aku ni jadi Tuhan semua, mengaku Tuhan, tak pernah. Bahkan dia mati berstatus isteri Fir'aun. Sebab dia tahu taat dia kepada suami dia ialah taat dia kepada Allah, bukan dia tengok suami dia. Ada sebahagian orang dia taat kan dia tengok suami dia hebat, suami dia ni orang yang ada kedudukan, jadi saya kena taat. Malu muka saya, malu muka suami saya. Tapi Asiyah dia memandang bukan kerana Fir'aun. Fir'aun tidak ada apa-apa sangat. Aku melihat aku buat baik itu ialah untuk mendapat redha Tuhan. Jadi dia tak peduli Fir'aun ni jahat ke, Fir'aun ni baik ke, dia tetap buat baik. Sama juga dengan Nabi Nuh AS. Dia tak peduli anak dan isteri dia itu kafir, bahkan munafik dalam masa yang sama. Tapi dia tahu kewajipan sebagai seorang suami memenuhi nafkah anak dan isteri. Dia tetap buat walaupun dia tahu anak dan isteri tak ikut agama dia. Ini orang yang faham, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana berlaku sesuatu hentaman dalam hidup dia, dia tidak menyalahkan qada dan qadar. Dia tak kata saya ni dah belajar ilmu banyak, dah jadi alim apa semua, tiba-tiba dapat isteri yang jahat apa semua. Apa sebenarnya yang Tuhan nak jadi pada saya? Dia tak jadi macam tu. Sebab tu kita kena baca Quran. Quran ni kita baca bukan kerana sahaja nak dapat pahala. Itu memang tujuan dia lah yang pertama. Yang kedua ialah untuk menambah rasa yakin bila mana berlaku sesuatu ujian dalam hidup. Kita tengok ujian kita tengok ujian orang-orang yang Tuhan jadikan babak utama dalam Quran.
Orang-orang seperti Nabi Nuh, orang-orang seperti Firaun, Nabi Musa ni, kita tengok, oh ujian dia lagi tinggi pada aku. Dan aku dapat tahu bahawasanya Tuhan itu lebih berkuasa. Kalau ujian yang dia berikan kepada orang-orang ni pun, mereka boleh lepas, maknanya aku sepatutnya kena lebih rasa bersyukur sebab ujian aku ni kurang. Kita baca Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala untuk mempertahankan akidah dia. 309 tahun dia tidur dalam gua. Tujuan dia apa? Bukan kerana nak pergi tengok gua tu, bukan kerana nak rasa hebat tidur lama pun, jasad tak bergerak, jasad tak berubah. Bukan tu yang nak kita tengok. Tapi yang nak kita tengok ialah kuasa Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan orang yang nak dekat dengan dia. Jadi kita hari ni, kalau kita hanya baru dituduh dengan sebab kita beza pada orang, kita disekat untuk mengajar kerana sebab kita beza pada orang, kita kena ingat Ashabul Kahfi, mereka diancam bunuh. Mereka diancam bunuh. Ashabul Ukhdud, mereka diancam untuk terjun dalam parit yang penuh dengan api tu. Kita kalau setakat orang cok kita Wahabi, kereta kita orang tak akak lagi. Rumah kita orang tak pecah lagi. Habis kuat orang tangkap kita apa-apa semua. Tapi taklah seteruk tu. Supaya kita baca ayat Quran, kita makin yakin. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang yang bersama dengan kebenaran. Tak akan mensia-siakan. Supaya kita tak nampak kadar Allah ni sempit, macam otak kita yang sempit. Itu tujuan dia. Okay. Seterusnya yang ketiga, muka surat 52 tu, kita juga dilarang membicarakan sesuatu yang tersembunyi di sebalik hakikat ataupun ketentuan takdir al-qadar. Kerana terdapat nas yang melarang membicarakan perkara tersebut. Misalnya hadis daripada Ali radhiyallahu anhu dan sebahagian ulama salaf juga berkata, "Fa innal ibada la yatla'una ala haqiqati dhalik." Sesungguhnya manusia tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat sesuatu takdir, yakni al-qadar. Antara poin yang ketiga sini, antara sebab kita dilarang, sebab kita tak mampu membaca qadar itu dengan bacaan yang tepat. Tak akan mampu. Kita baca surah Al-Hajj. Allah Ta'ala sebut arahan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, "Wa'adzin fin nasi bil hajj." Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melakukan haji. Siap buat Kaabah, suruh naik atas Kaabah, seru. Seperti mana riwayat dalam Ibnu Katsir dia sebut. Dan dalam riwayat Ibnu Katsir dia sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim ni terima arahan tu, dia macam tak berapa tak percaya dengan arahan tu. Bukan tak percaya, macam ada rasa ragu-ragu sikit. Maksudnya dia macam nak argue dengan Tuhan. Ya Allah, Mekah ni tak ada orang. Aku dan anak aku saja yang ada. Tiba-tiba kamu suruh aku naik atas Kaabah dan seru orang suruh buat haji, dan kamu kata orang akan mari buat haji. Dahlah suara aku ni tak kuat. Bukan ada speaker pun ada tu. Allah Ta'ala kata bukan itu yang kamu nak fikir. Sekarang ni kamu kena tunduk pada arahan aku suruh seru-seru. Allah Ta'ala kata, "Ya'tuka min kulli fajjin amik." Dia akan datang daripada celah-celah lorong yang sempit, di atas unta-unta yang lemah. Orang akan datang. Nabi Ibrahim yang dah wafat nama pun, dia tak sangka sampai hari ini ibadah haji masih lagi dilakukan. Jasa daripada dia. Sebab itu kita tak dapat memahami qadar yang begitu luas. Kita dicelakakan oleh Allah Ta'ala pada waktu ni, yang dapat manfaat daripada anak cucu kita apa-apa semua. Ini satu benda yang orang kata apa, bila mana kita tengok benda ni, dia menjadi insyirah sadr, iaitu hati jadi lapang bila mana kita kena uji. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, ajaban li amril mu'min, ajaib bagi urusan orang beriman. Dia kena uji, dia steady, dia dapat nikmat, dia tidak terkecoh. Dia tak jadi cepat melatah apa semua tak. Hadis yang kita biasa dengar. Syarat dia nak beriman. Syarat dia ialah percaya. Macam mana Abu Bakar As-Siddiq bila mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah, yang mana semua sahabat tengok perjanjian Hudaibiyah ni berat sebelah sehingga seakan-akan Nabi ni macam nak beri muka pada orang kafir. Tapi Abu Bakar tidak pernah melatah, tak pernah kata apa. Dalam keadaan Umar Al-Khattab tak sabar dengan apa yang Nabi buat. Sehingga Umar kata, "Awalasna 'alal haq wa hum 'alal batil." Bukankah kita atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku percaya apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu rasa tak puas hati, kamu tanya Nabi." Kita nak sikap seperti Abu Bakar tu ada dalam diri kita. Iaitu sikap apa saja ketentuan yang berlaku, kita tak rasa terkecoh, tak rasa apa. Apatah lagi nak naik pada satu kedudukan, kita nak pertikaikan qadar. Ini satu benda penyakit. Dan benda ni akan berlaku pada umat akhir zaman. Dan sedang berlaku dalam kalangan kita. Sehingga sebahagian orang yang belajar agama sendiri, dia tak yakin dengan ketentuan Tuhan. Bahkan dia yang mengajar ilmu pada orang, dia sendiri yang terkena penyakit raib ataupun syak dalam diri dia.
Dia sendiri tak yakin dengan ayat Quran. Bila mana dia diuji, dia yang nampak paling berat. Dia yang nampak paling tak boleh terima ketentuan Tuhan. Walhal dalam keadaan dia tu orang yang mengajar orang yang membacakan ayat Quran dan lidahnya fasih menafsirkan ayat Quran. Ini benda yang kita kena tahu supaya kita tak kena penyakit ni. Bila mana marilah hati kita ketentuan Tuhan yang Tuhan letak pada kita. Contoh kita orang yang berjaya tiba-tiba down, jatuh dengan tiba-tiba. Datang saja perasaan tu antara benda yang akan syaitan manfaatkan orang seperti ni. Syaitan akan kata, tengoklah keadilan Tuhan. Tengoklah ibadah yang mu buat selama ni, mu dah angkat tangan berdoa, ya Allah berilah pada aku keselamatan. Akhirnya Tuhan tak beri selamat. Tu syaitan, peringkat awal. Dia nak jadikan syak terhadap qadar. Kalau kita layan, kita akan naik stage pertama iaitu kita syak. Betul lah. Iaitu memang kalau kita beribadah ni pun, Tuhan tak buat macam mana yang kita nak. Dan akhirnya dia akan naik pada tempat yang lebih tinggi dan kafir. Sebab itu adalah tujuan utama syaitan. Dia nak suruh kita kafir. Tak percaya dan tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bahaya berbincang panjang lebar mengenai hakikat nama dan sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah telah menokok tambah perbahasan mengenai zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai alasan menurut logik akal mereka sendiri. Perbuatan mereka ini lebih bahaya jika dibandingkan dengan perbuatan orang yang membicarakan tentang takdir ataupun al-qadar seperti yang kita sebutkan sebentar tadi. Perbincangan mengenai takdir hanya berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah. Sedangkan perbahasan mengenai nama dan sifat Allah melibatkan zat Allah. Okey. Ini dia nak sebut tentang adanya satu golongan yang sibuk nak bercakap tentang zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi ni dia nak tengok tentang perbuatan Tuhan kepada hamba-hamba dia. Orang yang kita bincang ni. Maknanya manusia ni dia disibukkan dalam kepala dia ni. Dia boleh fikir, sebab apa Tuhan programkan aku jadi gini dan orang ni jadi gini. Benda tu tak perlu fikir. Sebab hakikatnya ilmu bagi golongan salaf, kita hidup untuk berbakti pada Tuhan dan dapat redha Tuhan. Tu je, mudah. Tapi bila mana hidup makin moden, keperluan hidup makin banyak, komitmen makin banyak, akhirnya kita disibukkan dengan macam-macam. Disibukkan dengan banyak benda sehingga kita terlupa daripada tujuan sebenar penghidupan. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama salaf, tulisannya tak banyak, tapi kesan daripada ilmu mereka tu luas. Jauh boleh pergi. Zaman kita ni orang menulis buku banyak, tapi orang menulis buku dengan macam-macam perasaan. Dia menulis dalam keadaan dia nak bawa ideologi dia nak betulkan ideologi yang orang lain, dia nak rock orang tu, dia nak jawab pada orang ni. Sehingga benda ini telah membuang masa sebahagian daripada umur kita, sehingga kita terlupa tujuan utama ialah beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan dia tak akan tinggal diam. Syaitan dia akan berusaha untuk manusia ni duduk dalam keadaan tahrish. Tahrish ni maksudnya apa? Pergaduhan dan perbalahan. Dan dia akan manfaatkan sifat manusia yang tak pernah puas dan tak pernah faham ketentuan Tuhan. Antara sebab manusia ni dia jadi boleh layan qadar Tuhan macam mana, zat Tuhan macam mana, sebab dia ada sifat tak puas dalam diri dia. Allah Ta'ala dah bawa pada kita cerita kalau kita baca Al-Quran, bagaimana Bani Israel, Nabi Musa AS minta Bani Israel ni sembah Allah Ta'ala. Maka apa permintaan Bani Israel? Arinallaha jahrah. Kata Bani Israel, tunjukkan kepada kami Tuhan kamu supaya hati kami ni tenang, baru sedap nak beribadah, nampak dah Tuhan. Itu juga yang jadi dalam kehidupan kita hari ni. Bila mana kita semayang, jawapan pada semayang itu tidak dapat secara jelas. Bila mana kita beribadah, berdoa, Tuhan ini tak beri signal yang menunjukkan jawapan itu sudah dijawab. Manusia hidup dalam tak puas hati. Ini bukan kata orang, ustaz dia pun dia tak puas hati. Saya berdoa bukan main lama, tapi macam tak ada apa-apa. Bila jawapan tu akan dapat? Di akhirat akan dapat. Akhirat ni lambat, tak tahu lagi bila. Itu yang jadi manusia ni tak sabar dan akhirnya dia dah tertipu dengan akal dia pada waktu tu. Sebab tu kita perlu kepada sabar. Dididik dalam Al-Quran ni sabar. Nabi-nabi ni dia ada proses sabar yang banyak. Nabi Musa AS, bila mana dia menghadapi Bani Israel, kadang-kadang mari sifat tak sabar. Akhirnya dia dihantar untuk pergi ke Madian. Yang dia katakan berjumpa dengan anak Nabi Syuaib dan kena duduk sana sampai 10 tahun apa semua. Itulah tarbiyah sabar. Untuk supaya kita dapat jaga diri kita ni sabar. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, innas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada hentaman pertama. Kena uji yang pertama tu, mulut tak keluar apa-apa kritikan, tak keluar apa-apa pun, orang ni akan dapat pahala besar.
Orang ni akan dapat kesudahan, orang ni akan dapat sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni lah yang akan dapat seperti mana Tuhan sebut wabasyiris sabirin. Kami akan beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi itu benda yang menyebab manusia ni dia tak sabar. Dia tengok qada dan qadar Tuhan ni dia tak sabar sebab dia tak dapat interpretasi yang baik daripada Tuhan. Tak dapat terjemahan yang baik daripada Tuhan. Dia kena satu ujian, dia berniaga lama dah, tiba-tiba down. Sebab apa jadi down, sebab apa jadi rugi tu, jawapan tu Tuhan tak tunjukkan dengan jelas. Dia tak sabar. Ada sebahagian orang dia berhenti dah. Malah dah nak solat. Dia tak ada apa-apa fungsi mau solat apa semua. Tertipu dengan perasaan sendiri. Okay. Sekarang ni masuk bab yang ke-6, mazhab ahli kalam. Okay. Muka surat yang ke-56. Okay. Mazhab ahli kalam. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis kitab itu. Ahli kalam secara umumnya terbahagi kepada dua mazhab berdasarkan kepada fahaman dan keyakinan mereka. Yang pertama, kelompok yang menafikan sebahagian nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah atas alasan untuk mengelakkan daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Antaranya kelompok Mu'tazilah menafikan bahawa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Alasannya jika Allah dapat dilihat pada hari kiamat, pada hari akhirat, maka ia menunjukkan bahawa Allah mempunyai bentuk berjisim dan bertempat. Iaitu kita hanya mampu melihat Allah jika kedudukan Allah itu berada pada satu tempat. Kelompok Mu'tazilah juga menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat berkata-kata. Ini merujuk kepada perbualan Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Menurut mereka jika Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata, perbuatan itu serupa dengan perbuatan makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat lain yang mereka nafikan. Misalnya sifat al-istiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas langit. Dalam masalah ini Jahmiyah sependapat dengan Mu'tazilah. Namun, para ulama ahli sunnah telah membantah alasan dan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Ulama-ulama salaf telah bersepakat mengatakan bahawa keyakinan kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah di atas merupakan keyakinan yang baru, yakni bid'ah dan menyimpang. Namun terdapat juga sebilangan ulama ahli sunnah yang terpengaruh dengan keyakinan mereka dan mengiktiraf keyakinan tersebut bahawa ia juga merupakan pegangan ahli sunnah. Okay. Ni bab yang ke-6 yang ingin disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu berlakunya mazhab-mazhab dalam bab akidah. Apa sebab berlakunya ni? Berlakunya ialah dengan sebab nak mengenali Tuhan. Khususnya dalam bab sifat dan zat Tuhan. Macam saya sebut tadi lah, manusia ni dia ada sifat tak sabar. Sebab Tuhan ni dia tak nampakkan diri dia. Jadi menyebabkan manusia yang bermacam-macam bermain dalam hati dia, dia keluarkan macam-macam pendapat untuk melegakan hati dia. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab ni. Kelompok pertama ialah kelompok Mu'tazilah yang menafikan bahawa Allah dapat melihat pada hari kiamat. Okay. Dan banyak lagi lah menafikan bahawa Allah memiliki sifat berkata-kata. Maknanya umumnya golongan Mu'tazilah yang disebutkan sebagai contoh pertama ni, iaitu golongan yang cuba menafikan penyamaan Tuhan dengan makhluk sehingga mereka pergi pada peringkat melampau. Percayalah bahawasanya semua kelompok-kelompok ni, kelompok-kelompok akidah, tak kiralah Mu'tazilah ke, Asy'ariyah ke, apa-apa semua ke, keluarnya mereka ni, mereka asalnya keluar dengan niat yang baik. Asalnya. Iaitu niat supaya kita ni tidak terkecoh dalam memahami Tuhan. Tak jadi salah faham tentang Tuhan. Sebab tu keluarnya Asy'ariyah. Sebab nak jaga diri ni supaya tak salah kata pada Tuhan. Tu je. Tapi manusia ni dia tertipu. Dia tengok mana tempat yang dia boleh faham Tuhan. Dia pun tengok akal lah tempat yang boleh faham Tuhan. Rupa-rupanya di sana Allah Ta'ala dah sampaikan Nabi dan Rasul dan Quran dan macam-macam kitab. Situlah tempat untuk faham Tuhan sebenarnya. Tapi sebahagian manusia ni tak puas hati. Tambah pula agama Islam ni pula tersebar dalam kalangan bukan orang Arab saja. Kalau peringkat awal Nabi Muhammad ni dia menghadapi orang Arab yang masih bercakap dengan bahasa Arab yang tulen, yang tak bercampur. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana Nabi buat perjanjian Hudaibiyah, yang jadi wakil Quraisy ni ialah Suhail bin Amr.
Suhail bin Amr datang jumpa dengan Nabi ketika mana Nabi dah buat perjanjian Bai'atul Ridwan seperti mana yang disebut dalam Al-Quran. Nabi lantik Ali bin Abi Talib menjadi orang yang menulis perjanjian tu. Bila mana Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail bin Amr, kami tidak pernah kenal Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami kenal Tuhan yang bernama Allah Ta'ala saja. Kalau nak tulis kena tukar Bismikallahumma. Jangan letak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni kelompok pertama yang tak percaya Tuhan yang ada sifat-sifat. Sebab apa orang Mekah dia tak percaya? Sebab dia nak sucikan Tuhan. Dia tak menasabah Tuhan yang ada sifat pemurah. Pemurah ni sifat kita. Kita rasa baik, kita beri ke orang derma. Tuhan tak padang beri Ar-Rahman. Kena cari perkataan yang lebih tinggi lagi nak kata Tuhan ni pemurah. Macam sebahagian kita juga, bila mana kita baca ayat Quran, tangan muka air tak kena. Kena cari perkataan yang lebih suci daripada ni. Dengan sebab perasaan nak cari perkataan yang tinggi tu, akhirnya kena tipu di syaitan. Akhirnya syaitan manfaatkan dia dan akhirnya dalam masa nak menyucikan Tuhan, dalam masa yang sama menafikan Tuhan rupa-rupanya. Itu tempat madar ataupun tempat yang menyebabkan kita ni tertipu. Ini tempat yang paling halus sekali. Jadi kata Ibn Rajab Hambali, kelompok Mu'tazilah seperti itu. Dia nafikan Tuhan dapat dilihat. Sebab bagi dia, benda yang dapat dilihat ialah benda yang duduk pada satu tempat ataupun kedudukan. Contoh saya melihat kamera. Kamera duduk situ, bukan kamera mengelilingi dewan ni. Itu kefahaman Mu'tazilah. Yang juga ada dalam sedikit-sedikit kefahaman-kefahaman Asy'ariyah pun ada juga ambil sikit. Iaitu menafikan jihah, hayyiz bil makan, iaitu Tuhan ni berarah, menafikan. Sebab sifat manusia kalau dia tengok satu benda, dia akan tumpukan pada arah. Contoh tuan-tuan tengok saya, tengok atas petah. Mustahil tuan-tuan tengok ke sana, nampak juga saya sana. Mustahil. Jadi itu pemikiran, orang kata apa, psikologi dia ataupun falsafah yang dia gunakan. Dia kata kalau begitu, Tuhan ni sama dengan kita. Tuhan ni dia boleh duduk situ, dia boleh berubah sini, kurang-kurang. Ini kurang lagi bagi dia. Bagi dia, dia rasa Tuhan yang bersifat gini kurang-kurang. Bila mana dia baca Ar-Rahman Al-Arsyis Tawad, dia rasa macam kurang-kurang. Ini tak padang, tak cukup lah ayat ni. Kena mejah bagi advance sikit. Bagi nampak lebih ilmiah lagi. Ini bukan kita nak kata siapa-siapa, cuma kita nak rakyat asal kefahaman mari situ. Asal dia rasa bukan niat dia nak kata ayat Quran ni kita kena bagi low lagi tak, downgrade lagi tak. Orang yang takwil dia nak upgradekan lagi ayat Quran, tapi tak kena cara dia upgrade. Tuan-tuan tengok mudahlah, telefon ambil application yang corrupted, application yang tipu. Tak lama lepas dah tu rosak telefon tu. Kita nak upgrade telefon, dalam masa yang sama menjahanamkan telefon rupanya. Begitu juga dalam bab Tuhan. Kita nak upgrade Tuhan tu. Tuhan ni dia tak perlu upgrade makhluk. Waktu kita kena tahu. Makhluk tak payah susah sakit kepala nak upgrade dia. Dia memang dah tinggi sebelum adanya makhluk dan sebelum adanya akal makhluk. Waktu kita kena tahu. Tapi manusia ni dia nak tunjuk dia hebat. Dia nak tunjuk dia ni ada kedudukan. Dia nak tunjuk dia ni orang yang paling berjasa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia cuba cari kaedah yang dia boleh tunjukkan dia ni orang yang menentang golongan-golongan yang cuba menyamakan Tuhan dengan makhluk bagi fahaman dia. Bagi fahaman dia. Okay. Ini kata Ibn Rajab. Maknanya Ibn Rajab kata, orang macam ni, dia telah membazirkan usia dia, dia telah membazirkan umur dia untuk fikir benda itu. Sebab Tuhan dia tak perlu orang backup dia, tak perlu. Allah Ta'ala sendiri, dia boleh backup diri dia. Dia boleh hancurkan orang yang telah memperlekehkan dia. Dia boleh muliakan orang yang cuba memuliakan dia. Waktu benda kita tahu. Jadi golongan salah, otak mereka ataupun pemikiran mereka, dia orang tak ada benda ni. Sebab tu Nabi SAW, bila mana Nabi dengar Suhail kata, kami tak beriman dengan Tuhan yang bernama Ar-Rahman dan Tuhan bernama Ar-Rahim. Nabi kata, Umar keluarkan pedang pancung ni, banyak cakap. Nabi tak kata gitu. Bahkan Nabi kata, biar, Ali tulis macam mana yang dia nak. Bismillahirrahmanirrahim, tulis macam mana yang dia nak. Sebab orang macam ni, kalau dia cakap, dia tak faham. Suhail dia tak faham pada waktu tu. Dia tak faham. Kalau kita terang pun, Ar-Rahman ni begini, ayat Quran ni, dia tak boleh. Sebab dia memang dah ada sikap, Quran ni tak boleh pakai pada waktu tu. Dia dah simpan benda tu dalam hati dia. Tak boleh. Sehingga lama dia masuk Islam, baru dia boleh terima balik. Sebab tu kita hari ni, bila mana kita menghadapi setengah-setengah orang, kita beritahu pada dia, pemahaman sebenar tentang ayat Quran mutasyabihatnya begini. Dia tak boleh terima. Peringkat awal tak boleh terima. Okay. Zaman kita ni kita tengok, sebahagian tak boleh terima. Okay. Kalau dia orang jahil, dia diam tapi dalam hati tak puas hati. Kalau dia orang yang pandai sikit, kaki kuliah sikit, boleh jawab dah sikit-sikit. Ulama' gini kata gini, ulama' gini kata gini, dia boleh jawab. Okay. Tapi nak beritahu, manusia dia ambil masa. Sebab kefahaman dia tak datang secara sekaligus, dia perlu kepada waktu. Bila mana Nabi
suruh Ali bin Abi Talib tulis bismikallahumma, dalam keadaan berat hati Ali bin Abi Talib tulis juga walau macam mana pun. Tapi turun ayat Quran yang beritahu dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 31, Allah Taala kata wahum yakfuruna birrahman, mereka ini golongan yang kufur terhadap Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, iaitu musyrikin Mekah. Sebab Suhaib bin Amr dia kata kami tak percaya dengan Tuhan bersifat Ar-Rahman. Mereka bukan kata Tuhan ni tidak Ar-Rahman, mereka kata Ar-Rahman tu terlalu komang perkataannya, perlu akad lebih tinggi. Macam kita juga, kita argue dengan sebahagian orang bila mana kita kata Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Tuhan itu berada di atas arasy. Perkataan berada di atas arasy bagi dia terlalu komang. Tak boleh kata Tuhan seperti itu. Mesti kena letak satu kalimah yang lebih baik. Tujuan dia untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita kena tahu, kita berada pada situasi seperti itu, kita tak boleh paksa orang untuk ikut apa yang kita nak, dan dia juga tak boleh paksa kita untuk ikut apa yang dia nak. Cuma kita kena tahu, itulah senario kehidupan manusia. Manusia dia begitu. Dan dia ambil masa untuk terima. Sebab apa? Sebab dia telah disibukkan dengan ilmu yang tak sepatutnya dia tekuni. Cakap bab Tuhan ni tak perlu panjang-panjang. Sebab Tuhan ini ialah benda yang dah sedia ada. Cakap tentang af'alul ibad, perbuatan manusia, hak tu yang perlu panjang. Macam mana nak lebih dekat pada Tuhan, tu perlu panjang. Cakap tentang Tuhan, macam mana Tuhan nak buat benda ni, tak perlu. Sebab hak tu memang kita tak perlu fikir pun. Macam mana kita nak dekat dengan Tuhan, hak tu kita kena fikir. Macam mana aku nak jadi lebih soleh di pandangan Tuhan, hak tu kita kena fikir. Kita tak perlu fikir macam mana orang nak tengok Tuhan di hari kiamat, tak perlu fikir. Sebab itu semua jawapan yang tidak akan menyebabkan kita tak akan dapat jawapan. Bahkan kita akan habis umur dengan benda itu. Kita tengok, benda ni telah menjadi barah dalam kalangan orang Islam, sehingga sebahagian orang dia menyimpan dendam, benci dengan orang yang kata Tuhan ni boleh dilihat pada hari kiamat. Simpan benda tu, akhir-akhirnya jadi ahli neraka juga. Kerana benda tu. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab kita ni telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sibuk dengan benda tu. Kita nak faham Tuhan dengan cara yang jelas, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dan seperti mana yang disebutkan oleh sahabat. Okay. Poin yang kedua bawah tu, kelompok yang menetapkan sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala secara berlebih-lebihan dan melampau menggunakan hujah akal rasional dan tidak bersandarkan kepada nas. Misalnya Maqatil bin Sulaiman. Maqatil bin Sulaiman, orang yang ada buku boleh tengok nota kaki 72. Maqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Azdi al-Khurasani, Abul Hasan al-Balakhi, tinggal di Marwa, seorang pendusta, dihalau dari kampungnya kerana menjisimkan Allah, meninggal pada tahun 105 Hijrah. Kalau kita tengok, dia orang Khurasan, dia bukan orang Arab. Yang jadi isu ni bila mana orang bukan Arab dah mulai masuk Islam. Sebab perbezaan bahasa. Quran turun dalam bahasa Arab. Kita nak timbang Quran bukan guna kaedah bahasa Arab. Nak timbang Quran dengan kaedah kepala otak kita, satu benda yang mustahil untuk bertemu. Sebahagian kita ini dia timbang Quran bukan dengan kaedah bahasa Arab, tapi dia timbang dengan kaedah dia. Kaedah falsafah yang dia belajar. Dia baca buku falsafah ni dia rasa macam hebat. Baca buku Kalmak rasa macam hebat falsafah dia. Lalu nak timbang Quran dengan falsafah Kalmak, mustahil. Sebab Kalmak tu orang, hak ni kalam Tuhan. Boleh lah, nampak macam bijak, boleh buat seminar di universiti, nampak macam bijak. Tapi akhirnya benda tu buang masa. Seterusnya yang kedua, Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam adalah Abu Ismahal Maruzi Al-Qurshi, digelar dengan nama Al-Jami'. Nuh Al-Jami' ni kalau kita tengok, kalau kita belajar hadis, dia ialah orang yang banyak buat hadis palsu. Kalau kita pernah dengar kuliah-kuliah hadis, dan saya percaya sini pun tempat orang baca, orang bincang bab hadis, nama perawi Nuh bin Abi Maryam ni terkenal sebagai orang yang suka buat hadis palsu. Antara hadis palsu yang dia suka buat ialah kelebihan-kelebihan baca surah-surah tertentu yang diamalkan dalam masyarakat kita. Baca surah Al-Waqi'ah dapat kaya, jadi kaya. Akhirnya tak bekerja, dia berhenti kerja. Sebab tunggu kaya daripada baca surah Al-Waqi'ah. Ini juga antara bab yang mengganggu qadar orang. Dia pun fikir macam mana tak kaya-kaya. Tuhan ni biar betul. Baca-baca tak kaya. Dia tertipu. Ini yang jadi sebab orang salah alamat kenal Tuhan kerana muncul orang seperti ini. Dan orang pernah tanya pada Nuh bin Abi Maryam, sebab apa suruh orang ataupun reka hadis-hadis seperti ini ni? Baca Quran, baca ayat tertentu, kelebihan dia. Alasan yang Nuh bin Maryam beri ialah, aku tengok orang ramai tak baca Quran. Itu je alasan dia. Jadi aku pun reka hadis suruh orang baca Quran. Betul. Tak suka tengok orang tak baca Quran. Itu perasaan yang bagus. Nak suruh orang faham Quran itu bagus. Tapi dalam masa yang sama, kita
menyebabkan orang jadi lebih silap faham bila mana dia baca Quran dengan apa yang kita dakwahkan. Kita dakwahkan pada orang, bacalah Quran, kita akan dapat keberkatan. Maka sebahagian orang baca surah Maryam, baca surah Yusuf bagi orang yang mengandung, dengan harapan anak comel cerdik. Tiba-tiba keluar wuduh tak cerdik, salahkan surah Maryam. Last sekali salahkan Tuhan. Tuhan yang turunkan Maryam, aku dah baca dah. Tuhan yang turunkan surah Yusuf, aku dah baca tapi tak dapat. Baca dah tapi tak dapat. Syaitan akan menang dalam situasi ini. Syaitan kata, kami kalau boleh nak suruh orang ni tak baca Quran, tapi paling kurang baca Quran tak betul akidah pun okey dah. Itu yang syaitan nak. Sebahagian kita baca Quran, baca surah-surah tertentu untuk memagari. Bila mana tak berjaya, dan akhirnya dia akan rasa down. Dia akan mula-mula syok pada ayat Quran, lepas tu syok pada Tuhan. Ini benda yang kita kena tahu. Okay. Serta para pengikut mereka, keyakinan mereka menyerupai keyakinan kelompok Al-Karamiyah. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara melampau, bahawa Allah memiliki bentuk seperti anggota badan, jisim secara lafaz dan makna. Selain itu, sebahagian daripada mereka mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat tambahan yang tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, seperti sifat Al-Harakah, iaitu bergerak, dan sifat lain yang tidak layak baginya. Okey, maknanya Ibnu Rajab Hambali nak beritahu kepada kita dua golongan dalam bab mazhab ahli kalam ni, sama ada yang menafikan kesempurnaan kalimah-kalimah Al-Quran, yang mana ayat-ayat Quran yang beritahu tentang sifat Tuhan, ayat tu dah sempurna untuk cerita tentang siapa Tuhan. Tiba-tiba ada sebahagian golongan yang rasa ayat ni tak sesuai untuk sebahagian orang faham. Jadi kita cuba nak sesuaikan. Macam yang dah saya sebutlah, orang ni dia cuba nak takwil, para ulama ataupun keluar kelompok yang nak takwil ayat Quran, nak takwil ayat mutasyabihat ni, dia bukan nak nafikan ayat Quran, cuma dia kata ayat ni orang-orang yang tak belajar bahasa Arab nyanya ke dia, kesian ke dia. Sebab dia punya bahasa, dia punya kemampuan bahasa tak tinggi, nak faham ayat Quran, tangan Allah di atas tangan manusia tu, kemampuan bahasa Arab tu tak tinggi. Jadi kita ni tolong takwil bagi dia ni senang fikir. Asalnya begitu. Tapi tak capai target juga, sebab dia guna kaedah yang berlainan, ataupun dia guna kaedah rasional terlalu tinggi sehingga menyebabkan orang tersilap faham, dan akhirnya pemahaman terhadap ayat Al-Quran pun jadi berbeza-beza. Kita kena tahu bahawasanya sahabat Nabi ni, situasi mereka sama je situasi kita. Sahabat Nabi ada orang yang pandai baca dan ada orang yang tak pandai baca. Ada yang pandai menulis, ada tak pandai menulis. Tapi Nabi bacakan ayat Quran ni sama taraf saja. Dalil kata sahabat-sahabat Nabi ni ada yang pandai menulis, tak pandai menulis, antaranya ialah pertanyaan seorang tabi'in kepada Abu Hurairah. Ni Nabi dah wafat. Saya tak ingat nama tabi'in tu, kalau tak silap Syufai. Syufai ni seorang tabi'in yang mari daripada Iraq. Dia mari tanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ada tak lagi orang yang lebih banyak hafal hadis berbanding kamu? Kita pun dah tahu dia ni paling tinggi dah, 5,000 lebih. Dia kata, kamu pergi berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab aku ni hafal hadis, aku tak pandai menulis. Dia hafal hadis, dia pandai menulis. Maknanya kita boleh tengok Abu Hurairah tak pandai menulis, 5,000 lebih hadis hafal, tak tahu menulis dia. Jadi dia kata orang yang lebih pandai menulis mungkin lebih tinggi pemahaman dia. Tapi tidaklah menyebabkan Abu Hurairah ni jadi nak ke arah takwil ke, jadi nak ke arah ni, tak ada. Maknanya dibacakan dengan sama rata dan sahabat boleh faham dengan baik. Kita boleh tengok Abu Hurairah, dia tak pandai menulis, tak pandai baca pun boleh hafal 5,000 hadis. Kita pandai menulis, pandai baca pun 1,000 tak hafal. Okay. Jadi itu kita. Okay. Abu Hurairah tak pandai nulis, tak pandai baca 5,000. Okay. Jadi itu keadaan para sahabat lah. Cuma nak beritahu, sahabat tu macam kita. Kita hari ni sebahagian orang, sebahagian ustaz-ustaz nak mengajar. Saya nak mengajar akidah. Siapa dekat ayat mutasyabihat, tengok jemaah. Jemaah ni orang tua, pakai kaedah takwil. Okay. Okay. Lepas tu tengok jemaah. Jemaah ni orang muda. Ni kalau sebut takwil pun okey, tak sebut takwil pun okey. Okay. Kita melihat, kita interpret orang. Kita telah menidakkan apa yang telah Nabi sebutkan. Nabi kata sebut hadithu wala haraj. Sampaikan dan jangan rasa bimbang. Sebab sifat kebenaran ni dia akan masuk juga dalam hati seseorang tu, walaupun dia tak boleh terima pada waktu tersebut. Kita sebut satu benda. Contoh kita argue dengan satu orang. Kita argue satu orang dalam bab Tuhan. Dia kelompok takwil, kita kelompok tak takwil. Kita pun kata dalil-dalil tak takwil ni begini, para sahabat begini, ulama-ulama dalam bab tak takwil ni ramai, lebih ramai berbanding daripada ulama yang takwil. Golongan yang awal pun tak takwil. Peringkat awal memang dia tak boleh terima sebab dia telah membesar dengan kaedah takwil tu.
Tapi balik malam sekarang dia akan fikir. Ataupun minggu depan dia akan fikir. Ataupun bulan depan dia akan fikir. Sebab kita semua mengalami kaedah tu. Saya kata saya sendiri. Kita dulu, kita belajar kaedah sifat 20 ni memang lumak kita belajar. Dan akhirnya kita argue dengan satu orang. Saya argue dengan siapa? Saya argue dengan Ustaz Muhammad Fahmi Rusli. Itu saya argue dulu. Sebab saya dulu pergi Jordan ni dengan faham Asy'ariyah yang kuat lagi. Okey. Dia yang mula-mula argue. Bila mana saya sebut kitab, saya tak ingat kitab tu. Lepas pada kita tinggalkan sifat 20, kitab-kitab tu pun kita tak ingat dah. Okey. Punyalah tak cara benda tu. Okey. Cuma saya sebut kitab tu, dia tertarik. Dia cuba cari apa semua. Lepas tu kami cakap lagi. Dan saya ambil masa saya fikir. Rupanya ada benar pada apa yang dia sebut. Cuma proses nak terima tu ambil masa. Makan tahu. Nak terima yang kata akidah salah ni makan tahu. Sebab kita rasa macam mustahil. Sebab kita pada waktu tu berpihak pada majoriti. Majoriti ramai berakidah dengan akidah ni. Kita duk makan hujah-hujah golongan tu. Okay. Tapi akhirnya Allah Ta'ala beri pada kita insyirah, kita dapat faham dengan baik. Dengan syarat, kita ada niat nak cari kebenaran. Ada orang dia tak mau, dia tutuplah pintu tu. Dia memang tutup. Bahkan dia cuba bawa dakwah, kata jangan dengar. Jangan dengar ni satu benda yang betul-betul membodohkan orang. Jangan dengar. Sebab tu kalau kita tengok, ada satu hadis yang terkenal, belajar dengan kitab ni, guru dia syaitan. Saya ingat Ustaz Ali Hassan dia sebut ini hadis Yahudi ni, hadis yang menyesatkan orang. Hadis yang memblok orang jadi pemikiran dia terbuka, blok orang. Kita kena baca. Okey. Tapi kita kena tahu kadar-kadar bacaan kita tu. Okey. Tapi jangan blok orang untuk dengar. Sebab blok orang untuk dengar, dia akan membantukkan semua kebenaran-kebenaran dan akan menyebabkan tak akan berlaku perubahan dalam hidup manusia. Tak akan berlaku perubahan. Manusia dia nak maju, dia kena perlu dengar, perlu melihat banyak. Sebab tu dalam Quran disebut kul siru, berjalanlah kamu. Berjalan ni kata para ulama bukan setakat berjalan dan tengok. Antara yang kita lakukan dalam berjalan juga dengar. Kita dengar orang agama ni apa dialog dia, orang agama ni apa dialog dia. Sedikit sebanyak dia membuka pintu kita untuk kita boleh menimbang apa maklumat yang kita terima tu. Seterusnya muka surat 57 tu, bantahan para salaf terhadap ilmu kalam. Para ulama salaf telah mengingkari dan membantah keyakinan akidah Jahm ataupun Jahmiyah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta logik akal. Selain itu, para ulama salaf juga mencela keyakinan mereka. Bahkan terdapat juga sebahagian yang menghalalkan darah mereka, seperti Makki bin Ibrahim, guru kepada Imam Bukhari rahimahullah dan ulama-ulama lain. Okay, maknanya disebut dengan ringkas bagaimana para ulama membantah ilmu kalam. Ilmu kalam sini ialah ilmu falsafah. Ilmu yang tidak ada kaedah khusus untuk berfikir. Falsafah ni ialah satu benda. Falsafah ni ialah ilmu tentang macam mana orang tu nak fikir. Tak kira lah fikir apa-apa benda pun. Terutama yang diorang nak bincang ialah tentang Tuhan, kejadian manusia. Tapi tak ada kaedah. Dan akhirnya mereka bawa fahaman masing-masing dan akhirnya tenggelam dalam kesesatan yang datang daripada akal itu sendiri. B. Keyakinan yang benar mengenai nama dan sifat Allah. Okay, ini kesimpulan dia, iaitu kesimpulan kepada keyakinan yang benar. Okay. Kata Ibn Rajab Hanbali, para salaf menetapkan semua sifat dan nama Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan mereka melarang daripada menggantikan ataupun menambah, mengurangi dan mengubah baris, yakni i'rab nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tahrif. Mereka juga melarang bertanya mengenai bagaimana hakikat sebenar sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu takyif. Dalam masa yang sama, para salaf melarang menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, iaitu tamtsil. Ini kaedah umum para salaf. Seperti mana yang kalau kita tengok dalam kitab As-Sabuni inilah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang akan didaurahkan oleh Maulana Nasa'i esok ni. Kaedah yang paling besar sekali dalam kitab tu ialah amiruha bila kaif. Kalau kita baca, siapa dekat sifat Tuhan dan zat Tuhan, amiruha bila kaif. Apa maksud dia? Jalankan tanpa soal apa benda. Kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata dia mendengar, melihat, berkata-kata. Kita terima tanpa kita persoalkan kaedah dia. Cuma macam yang dah kita sebut tadilah, sebab apa manusia ni dia timbul rasa nak persoal macam mana Tuhan ni bercakap-cakap, macam mana ataupun apa yang dimaksudkan dengan tangan, dengan kaki, dengan betis, dengan biji mata, ainain, dengan jari-jari. Sebab paling besar manusia ni ialah dia tak sabar nak menerima jawapan. Tu je. Sifat tak sabar.
Sebab kita ni memang diciptakan dengan tergesa-gesa. Quran sebut wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan keadaan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam urusan dunia. Bila mana kena uji, cepat nak keluar pada musibah. Bila mana duduk dalam kemewahan, rasa nak berlama-lama dalam kemewahan. Okay. Termasuk benda yang akan diuji ialah bila mana akidah kita mulai diserang. Kita cepat-cepat nak keluar pada serangan tu. Sama ada kita nak berpihak pada mana kumpulan. Kita tidak diuji seperti mana para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mereka diuji dengan ujian yang hebat. Kita ni diuji dengan datang orang, dia pandai bercakap sikit. Akhirnya kita pun jadi macam, saya nak ikut takwil balik lah. Pasal saya tak selamat juga salah ni. Diuji sikit je. Sahabat Nabi tu diuji dengan jawapan Nabi tak boleh beri. Sahabat Nabi mai tanya, mata Rasulullah, bila pertolongan Tuhan? Nabi tak boleh beri. Tak ada jawapan. Tak boleh beri keyakinan tu, tak boleh. Tapi mereka tetap bersama, mereka tetap hidup bersama Nabi sebab mereka diberi hati tu. Hati tidak buka pintu untuk bertanya lebih-lebih. Okay. Muka surat yang ke-58. Para ulama salaf mengatakan seorang Muslim tidak boleh menyelisihi kefahaman salaf, khususnya dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Kita wajib untuk menetapkannya sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Inilah keyakinan yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, tidak boleh membicarakan hakikat makna sifat Allah Subhanahu wa taala secara berlebih-lebihan sehingga dia memberikan permisalan dan contoh kepada sifat-sifat tersebut. Okay. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala antara tokoh besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menentang dan menutup pintu serapat-rapatnya dalam bab perbahasan dalam sifat dan zat Tuhan. Sehingga memberi contoh untuk memahami pun dia cuba elakkan. Maknanya nak beri faham tangan, jari apa semua ni dia cuba elakkan. Maknanya cukup difahami dari segi bahasa, selesai. Tak buka lagi pintu-pintu lain. Sebab untuk mengelakkan datangnya syak, datangnya raib dalam hati manusia. Pada zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebahagian tokoh agama telah terpengaruh dengan keyakinan akidah Maqatil bin Sulaiman. Oleh itu kita perlulah berhati-hati supaya tidak terikut-ikut dengan keyakinan akidah Maqatil bin Sulaiman dan mereka terpengaruh dengannya. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan akidah para ulama Islam iaitu salafus salih yang masyhur seperti Imam Ibnul Mubarak, Malik bin Anas, Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Abu Ubaid rahimahumullah dan selain mereka. Ilmu mereka bebas dari pengaruh ilmu kalam, terutamanya ilmu kalam yang bersifat falsafah. Bahkan mereka amat membenci dan bermusuhan dengan ahli ilmu kalam dan falsafah. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, "Kullu man kana 'indahu 'ilmun falam yasun 'ilmahu ihtaja fi nashrihi ila syai'il kalam falastum minhu." Setiap orang yang memiliki ilmu dan dia merasakan memerlukan sesuatu ilmu lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, maka dia tidak akan memilih ilmu kalam. Okay, maknanya ini adalah celaan terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam ni, sebahagian orang merasakan dia satu ilmu yang menarik untuk dipelajari. Yang merasakan ilmu ni adalah satu benda yang hebat kalau orang tu ada ilmu kalam. Dan orang yang ada ilmu kalam ni, bicara dia banyak berbanding dengan orang yang ada ilmu akidah yang jelas. Sebab orang yang belajar ilmu akidah yang jelas, belajar tentang keberadaan Tuhan, zat Tuhan, sifat Tuhan, kita hanya berpandukan Quran dan Sunnah, dan ayat tentang zat dan sifat Tuhan ni tak banyak. Dia bersifat mudah untuk diterima. Tiba-tiba orang yang belajar ilmu kalam, dia bicara dia banyak. Bicara dia pula berlenggok-lenggok dengan bahasa yang kadang-kadang boleh menarik orang. Perkataan yang bombastik sehingga orang nampak inilah ahli akademik di dunia. Orang nampak seperti itu. Dia keluarkan perkataan-perkataan yang dirasakan hebat. Dibahas tentang tasalsul. Apa itu tasalsul? Tuhan ni bermula macam mana? Nak menolak bahawasanya Tuhan itu tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Tapi diguna perkataan tu. Yang mana perkataan ni tak pernah disebut dalam hadis, tak pernah disebut dalam Al-Quran. Tapi sebahagian orang dia rasa macam hebat. Ni kalau kita belajar akidah dengan cara ilmu kalam, dia akan sebut tasalsul dan daur. Ini antara benda yang memang ada. Bukanlah nak menolak kaedah tu. Kaedah tu dalam falsafah lain mungkin boleh diterima. Tapi dalam bab ilmu akidah, benda ni akan merumitkan keadaan untuk faham Tuhan. Jadi itu benda yang kadang-kadang kita nampak hebat. Kan? Sebahagian orang, bila mana kita tengok sebahagian orang yang hebat percakapan ni, kita rasa tertarik.
dengan dia keluarkan kalimah-kalimah yang kita tak faham. Sebab zaman kita ni memang gitu. Ustaz ni nampak hebat, dia boleh keluarkan perkataan yang hebat. Orang tak faham. Orang tak faham hebat. Orang faham ni biasa lah. Dia kena orang yang tak faham. Orang tak faham, ustaz tu sebut satu benda yang orientasi dia tinggi, orang tak faham, ni hebat. Kena panggil lagi lepas ni. Makin banyak orang yang tak faham akan masuk, maka makin pening kawan tu. Okay. Tapi kalau orang yang mudah-mudah, rasa macam biasa. Setakat baca Yadullah fauqa aidihim, kita pun tahu. Tak payah panggil ustaz, baca terjemahan kita pun tahu. Okay. Tapi kalau ustaz tu boleh bahas, Yadullah itu begitu, tidak bermula dengan tadad, tidak bermula dengan daw, tidak bermula dengan tasasul, kita nampak hebat. Padahal dia hanya aksesori yang menjahanamkan ayat tu sendiri sebenarnya. Itu benda yang kita kena tahu. Cuma manusia ni dia akan menilai daripada keluaran. Orang ni bila mana dia dapat hebat, cakap tak bersakak apa-apa semua, sedap dengar. Okay. Seterusnya, pelampau pengikut mazhab dan bantahan kepada mereka. Perbahasan ini berkaitan ilmu-ilmu baru yang direka oleh para ulama ahli ra'yu. Ulama yang mendahulukan akal daripada nas. Mereka telah menciptakan dasar dan kaedah baru yang tidak dikenali sebelumnya, yang hanya berdasarkan logik akal. Dasar dan kaedah yang direka itu juga berlaku dalam perkara-perkara furu'iyah, iaitu cabang fiqh. Sama ada bercanggah dengan sunnah atau tidak. Namun mereka tidak mahu mengelirukan dengan cubaan menyandarkan dasar dan kaedah baru tersebut kepada nas Al-Quran dan sunnah. Tetapi takwilan dasar dan kaedah mereka dibantah oleh ulama salah yang lain. Sebahagian bantahan dan pengingkaran ulama salah ke atas dasar dan kaedah baru yang direka oleh ulama fiqh daripada negeri Hijaz dan Iraq. Okay. Ini antara yang disebutkan oleh Ibn Rajab Hambali. Kalau tengok nota kaki yang ke-80 tu, celaan dan bantahan tersebut tidak ditujukan kepada mazhab Imam Abu Hanifah, kerana Imam Abu Hanifah termasuk ulama salaf. Tetapi celaan dan bantahan ini ditujukan kepada sebahagian pelampau pengikut mazhab fanatik buta daripada kalangan ulama fiqh yang mentakwilkan nas Al-Quran dengan takwilan yang batil berdasarkan kepada logik akal. Kaedah dan dasar yang mereka gunakan adalah tercela menurut syarak. Okay. Ini yang disebutkan oleh Ibn Rajab Hambali tentang bila mana ilmu kalam dah mulai tersebar, dah ada tokoh-tokoh dia, automatik tokoh ni akan ada pengikut dia. Dan pengikut ni pula dia akan terbahagi pada pengikut biasa dan pengikut yang fanatik. Bila mana datang pengikut fanatik, dia akan lebih mengeruhkan keadaan. Bila mana ada pengikut fanatik, pengikut fanatik akan menakalkan kata-kata tokoh ahli kalam yang hebat, sehingga dia ingin memasyarakatkan perkataan ahli kalam tersebut. Dan akhirnya perkataan tu dicambah-cambah dan akhirnya dia orang guna dalam medan-medan yang tak sepatutnya. Okay. Macam mana contohnya? Nak faham tentang perbahasan bid'ah dalam akidah ke dalam fiqh, akhirnya dicampur aduk. Kaedah fiqh ditimbang juga dalam bab akidah. Baca hadis kullu bid'atin dalalah, bahas perkataan kullu guna kaedah hukum hakam. Guna kaedah kullu ni, kalau kita belajar fiqh, dia tak bermaksud semua. Dia guna kaedah fiqh pula situ. Okay. Akhirnya dia rasa macam, oh bijak ni perbahasan ni hebat ni, kena buat seminar ni lah bab ni. Tertipu. Memang kita setuju bid'ah ni tidak pernah diiktiraf sebagai hukum. Hukum yang kita belajar itulah hukum 5 tu. Bukan hukum 5 tajwid, hukum 5 hukum taklifi. Iaitu sunat, wajib, haram, makruh. Tak ada pun dalam 5 tu sebut bid'ah. Tapi sebahagian orang dia tertipu dengan ni lah. Bila mana kita kata amalan ni bid'ah, bid'ah bukan hanya melihat kepada boleh buat, tak boleh buat. Tapi dia melihat kepada esensi ataupun intipati sebenar agama itu supaya tidak terkena kepalsuan. Itu sebab Nabi sebut tentang bid'ah. Nabi sebut tentang bid'ah supaya agama ini terjaga keaslian autentik agama. Bukan Nabi nak cambahkan permasalahan hukum. Masalah hukum memang diterima. Hukum akan berubah, hukum fiqh akan berubah. Tapi pastikan kita melihat medan dia. Tapi dengan sebab ada orang fanatik, dia campur aduk dua-dua. Okay. Di kedudukan ahli hadis, para ulama ahli hadis dan ahli fiqh pula menjadikan amalan dan kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in sebagai panduan, dasar dan kaedah dalam beragama. Jika para sahabat ridwanullahu alaihim telah sepakat meninggalkan sesuatu perkara berkaitan ibadah, maka mereka tidak akan melakukan perkara baru tersebut. Para sahabat meninggalkan sesuatu perkara berkaitan ibadah kerana mereka adalah orang yang berilmu. Seperti Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum berkata, khuzu minar ra'yi yuwafiqu man kana qablakum fa innahum kana a'lamu minkum
fa amma man khalafa 'amalun ahli al-madinati min al-hadith fa hadha malikun yara al-akhdhu bi ahli al-madinah wal aktharuna akhadhu bil hadith. Ambillah pendapat yang sesuai dengan orang-orang sebelum kamu, iaitu salafus salih, kerana mereka lebih berilmu daripada kamu. Jangan menyelisihi amalan ahli Madinah tentang hadis. Imam Malik berpendapat hendaklah berpegang dengan amalan ahli Madinah kerana kebanyakan ulama meriwayatkan hadis daripada mereka. Okey. Ni nak beritahu tentang di mana tempat, bila mana dah berlaku situasi orang faham Tuhan guna kaedah ilmu kalam. Ilmu kalam dah telah mengelirukan orang untuk faham Tuhan ataupun kenal Tuhan. Maka bila mana benda ni dah berlaku, macam masyarakat kita sekarang ni dah berlaku, orang dah faham Tuhan menggunakan kaedah ilmu kalam. Di mana tempat untuk merujuk balik ilmu ni ataupun untuk membersihkan balik ilmu ni? Maka carilah daripada ahli hadis. Itu yang nak dimaksudkan sini. Sebab tu dia sebut tentang kedudukan ahli hadis. Sebab tu dia bawa kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bila mana berlaku perselisihan, mereka akan balik kepada ahli hadis. Sebab tu kalau kita tengok zaman Umar bin Abdul Aziz, dia lantik 7 orang fuqaha Madinah. Daripada anak-anak kalangan sahabat pun semua. Tapi tidak menidakkan tentang ilmu hadis itu sendiri. Sebab hadis itu adalah sumber asal, termasuk juga Al-Quran. Jadi sebaik-baik tempat untuk rujuk bab akidah ialah hadis. Macam mana kita tengok dalam bab akidah apa yang telah ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni, Aqidatus Salah wa Ashabul Hadis. Digabungkan Aqidatus Salah dan Ashabul Hadis. Sebab nak beritahu ahli hadis yang paling tak tercemar dengan pencemaran ilmu kalam ni. Ulama-ulama lain, ulama akidah kadang-kadang mereka terkena juga ilmu kalam. Ulama fiqh kadang-kadang terkena juga ilmu kalam. Tapi ulama hadis, walaupun dilihat pada satu keadaan agak tertutup, tapi dari segi autentik ataupun keaslian agama, mereka lah yang paling menjaga keaslian agama. Sebab tu simat ataupun tanda ataupun kebaikan ilmu itu duduk pada ahli hadis. Bukan nak melebihkan ahli hadis sehingga menidakkan orang lain. Cuma nak beritahu kebanyakan ahli hadis sangat teliti dalam bab ni. Ahli yang betul-betul dalam ilmu hadis. Ancaman bagi orang yang suka berdebat dan berbantah-bantahan. Okay. Bila mana berlaku saja isu ilmu kalam ni, orang faham Tuhan guna kaedah akal, orang faham Tuhan guna kaedah Quran dan hadis, maka tidak akan menutup pintu perdebatan. Kita akan tengok ada orang yang cenderung pada ilmu hadis, cenderung pada ilmu kalam, mereka akan duduk sebahagiannya nak bertelagah ataupun nak berdebat. Ini bab yang dibahas juga oleh apa benda ni, Imam Ibn Rajab Hanbali. Para ulama salaf membenci perbuatan berdebat dan berbantah-bantahan dalam perkara halal dan haram. Kerana perbuatan ini bukanlah kebiasaan para imam, iaitu salafus salih. Amalan debat ini adalah amalan baru yang dihidupkan oleh generasi terkemudian selepas generasi salaf. Para ulama fiqh dari Iraq menulis kitab-kitab perbahasan mengenai perkara-perkara khilafiyah di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan berterusan memperdebatkannya. Perdebatan seperti ini adalah tradisi baru yang tidak pernah diamalkan oleh para ulama salaf. Namun, malangnya ia telah dijadikan sebagai sebuah kaedah baru dalam ilmu. Mereka menyibukkan diri dalam perdebatan. Sementara para ulama salaf telah lama mengingkari dan membantah amalan berdebat dan berbantah-bantahan melalui hadis marfu' yang disebutkan dalam kitab As-Sunan. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ila utul jidal. Tidaklah sesat sesuatu kaum setelah mereka diberi petunjuk kecuali setelah mereka terjatuh ataupun menyibukkan diri dalam perdebatan. Riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Selain itu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberi perumpamaan itu kepadamu melainkan bertujuan untuk membantah semata-mata, bukan kerana mencari kebenaran. Mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar. Macam saya sebut tadi lah, bila mana sebahagian orang dia sudah dapat satu stand dia, sama ada stand ilmu kalam ataupun stand berada pada atas para ulama salaf. Antara benda yang akan syaitan manfaatkan ialah perasaan ingin berdebat, sehingga keluar daripada tu ialah tahrish, iaitu pergaduhan, jidal. Okay. Maka kata sebahagian ulama salaf, ni yang terakhir yang kita sebut muka surat 61 tu, idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babul jidal. Ini kata-kata yang begitu dalam. Jika Allah menginginkan keburukan buat seorang hamba, maka dia akan menutup pintu amal dan membuka pintu perdebatan baginya.
Ini antara benda yang kita kena beringat. Bila mana Allah Ta'ala memberi kepada kita insyirah, iaitu Allah Ta'ala dah buka, kenal kebenaran. Dan sebahagian orang ni dia ada sikap melampau di atas apa yang dia pegang. Antara benda yang syaitan nak buat selepas benda tu ialah berdebat, berjidal. Maknanya golongan yang tak takwil dengan golongan takwil. Golongan yang pro mazhab ni dengan yang tak pro mazhab ni. Golongan yang Allah mazhabiyah dengan golongan yang kuat dengan mazhab-mazhab tertentu. Akhirnya mereka bertemu untuk berdebat. Dan berdebat tu peringkat awalnya nak mencari kebenaran. Dan sebahagiannya dirosakkan oleh syaitan sehingga nak menunjuk siapa yang paling hebat. Siapa yang boleh menarik majoriti pada waktu tu. Okay. Dan inilah yang akan menyebabkan manusia ni duduk dalam hidup seperti ini. Iaitu hidup kerja nak berdebat. Sehingga Allah Ta'ala menutup pintu amal. Sebahagian orang dia ada ilmu kebenaran. Kenal Tuhan. Tahu Allah Ta'ala itu dengan dalil-dalil dan nas-nas. Tahu kedudukan Nabi, kedudukan para sahabat. Tapi kehidupan dia sehari-hari ialah dia fikir mana lagi golongan ahli bid'ah yang aku tak berdebat lagi. Sehingga Allah Ta'ala tak sibukkan dengan ibadah. Dia tidur malam dia fikir mana lagi orang yang tak aku goyahkan bid'ah dia. Sepertinya. Dan begitu juga golongan yang berlawanan. Golongan yang kuat dengan takwilan dia cari. Mana lagi golongan salah yang kita tak pergi berdebat lagi. Sehingga dia tidur malam dia demam kerana duk fikir siapa lagi orang tak berdebat. Dan akhirnya dia terlepas qiyamnya, bacaan Qurannya tidak ada, pemahamannya tidak ada, tak sibuk nak bersedekah, nak buat baik pada orang miskin pun tak ada. Sebab hari-hari hati menyimpan mana lagi orang, sehingga dia memandang orang yang tak tahu benda pun dia pandang macam ahli bid'ah, ataupun orang yang tak tahu apa-apa pun dia pandang macam Wahabi belaka. Masuk masjid ni semua ni Wahabi belaka ni. Ni kena buang belaka. Masuk ni semua ni kata apa ahli bid'ah ni kena settle belaka. Sehingga hati tu ketat, sempit. Sebab tu kata-kata sahabat ni begitu jelas. Allah Ta'ala kata, dia kata, idza aradallahu bi'abdin syarran. Allah Ta'ala ni bila mana dia nak daripada hamba tu keburukan, aghlaqa anhu babal amal. Dia akan ditutup pintu amal. Kita kena jadikan kehidupan kita ni kehidupan untuk beramal. Kita belajar akidah, tapi tujuan utama untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Untuk menjadikan kita lebih jelas dalam beribadah. Bukan untuk menjadikan kita hebat di mata orang. Orang nampak kita dengan pegangan ni, bukan. Tapi untuk nampak kita beramal lebih baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membantu kita lebih ikhlas dan lebih dekat kepada mardatillah tabaraka wa taala. Dan sebab itulah kita kena tahu ilmu yang bermanfaat ni mana. Yang dah kita bincang hari ni, pertama mazhab kalam, keburukan ilmu kalam. Itu yang paling banyak dan yang paling besar kita bincang. Dan juga kita bincang tentang qadar, iaitu perbahasan tentang qadar. Orang-orang yang melampau berbincang tentang qadar sehingga dia syak terhadap maha berkuasanya Tuhan, maha mengaturnya urusan makhluk yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang dilarang. Dan juga yang dibincang sini ialah perdebatan. Perdebatan ialah benda yang menutup pintu kebaikan pada manusia. Berdebat ni boleh. Wajadiluhum billati hiya ahsan, dalam Quran sebut. Tapi dia berada di atas paksi itu mencari kebenaran. Tapi bila mana orang ni dia sibuk dengan berdebat, syaitan akan manfaatkan perasaan tu. Iaitu perasaan mencari orang untuk didebatkan. Kita tak cari orang nak bermusuh dengan kita. Tapi bila mana ada orang yang sudah menyimpan permusuhan, kita nak jelaskan sebab apa kamu bermusuh dengan aku dan aku tak mau bermusuh, maka kita buat debat untuk orang faham. Itu je. Bukan kerana kita pun menyimpan, lama dah aku tak puas hati dengan dia ni, dah halang-halang dia nak berdebat, kita pun berdebat. Tak. Kita terima perdebatan tu untuk menjelaskan kekeliruan. Bukan kerana orang tu, tapi kita melihat orang yang mendengar. Orang yang mendengar dia nakkan penjelasan. Sebab tu kalau tengok, bila mana berlaku perdebatan, dia tidak mengubah orang yang didebat tu, tapi dia mengubah audiens yang mendengar. Dia tidak mengubah orang yang berdebat. Kalau kerana tu, maka itu dibenarkan. Okay. Tapi kerana kita memang tak puas hati dengan dia, kita memang nak dia kalah, dibu oleh semua orang, itu bab lain. Okay. Itu benda sepatutnya yang disebutkan dalam Al-Quran, wajadiluhum billati hiya ahsan, seperti itu. Macam mana Nabi Musa dia berdebat dengan Firaun dalam surah Ghafir. Berdebat dengan Firaun. Tujuan dia bukan dia nak jadikan Firaun tu, bukanlah makna kata nak mempengaruhi Firaun supaya tunduk, tapi untuk mempengaruhi orang yang dengar di sekeliling Firaun tu. Pembesar-pembesar dia yang mungkin terbuka hati mendengar apa yang disampaikan oleh Firaun. Sehingga Allah Ta'ala datangkan rajulun yaktumu imanahu dalam surah Ghafir. Lelaki yang menyembunyi iman dia daripada keluarga Firaun, yang juga backup Nabi Musa pada waktu tu. Dia tetap berdebat.
Berdebat ni amalan sebahagian para Nabi. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Membicarakan siapakah yang memecahkan berhala. Bukan kerana dia nak suruh Namrud tu hukum dia ataupun dia nak malukan Namrud. Tapi nak suruh orang-orang sekeliling tu fikir bahawasanya penyembahan itu tidak ada guna. Itu sebenarnya. Perdebatan yang kita kena faham. Perdebatan yang mencari kebenaran tak ada masalah. Tapi perdebatan yang menyimpan permusuhan, hasad, itu yang dilarang. Okay. Jadi, saya rasa kita berpada situ ilaku untuk petang ni. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ke-7 tu untuk bulan seterusnya. Tak perlu lagi lah untuk kita sambung-sambung tu, itu lebih kurang saja. Itu hanya kata-kata para ulama salaf yang disebutkan untuk menyokong tentang kata apa benda-benda ni lah. Okay. Jadi ada soalan yang nak disampaikan. Assalamualaikum. Apabila dia nak menerangkan satu ayat atau syarat hingga kan dia membawa kepada takwilan atau pentafsiran yang begitu maksudnya kita kan nak dapatkan bahawa penjelasan yang jelas kepada anak murid atau sebagainya. Adakah dia termasuk di dalam satu perkara yang dilarang? Okey. Soalan itu berkenaan dengan orang yang mengajar tafsir sampai pada ayat mutasyabihat. Maknanya dia nak meraihkan mutasyabihat sini. Maknanya nak untuk maknanya nak suruh nak beritahu tentang takwil lah maknanya. Maknanya sehingga ialah saya dapat faham daripada soalan tu ialah sebahagian orang yang mengajar tafsir ni dia tutup pintu tak takwil tu. Maknanya dia guna takwil juga. Kalau mengajar di Malaysia ni terutama kalau audio yang kita tak tahu macam sini kita tahu dah. Orangnya lagu mana? Okey. Audio yang kita tak tahu jadi ustaz tu dia pening nak takwil tak tahu. Akhirnya dia takwil. Okey. Adakah dia termasuk daripada benda yang dilarang? Kita kata benda tu juga termasuk daripada benda yang dilarang. Sepatutnya seseorang yang mengajar tafsir dia kena amanah terhadap ilmu dia kena sampaikan. Dia kena sampaikan pemahaman yang betul sebab Quran difahami oleh golongan yang paling terbaik itu para nabi dan sahabat, nabi dan para sahabat. Itu yang paling baik. Okey. Macam saya sebut tadi lah, apa benda yang mengganggu kita ialah mengganggu kita ini ialah pandangan orang. Kalau saya takwilkan, kalau saya tak takwilkan dia akan cok saya macam-macam. Itu sebenarnya. Okey. Maknanya ini benda yang paling besar sebab tu bagi audience macam saya selalu sebut, macam kita selalu tengoklah situasi ni bagi audience, orang-orang yang mendengar. Contoh orang-orang yang memang dah ada kefahaman salah yang baik. Dia nak sangat ustaz tu beritahu dengan cara betul. Audience ni. Okay. Tapi ustaz dia tahu dalam surah tu ramai hak yang tidak salah lagi. Dia pun jadi takut. Ya, railah sikit. Okay. Itu yang berlaku bukan kata pada semua orang. Hatta saya sendiri pun berlaku benda tu. Okay. Banyak benda yang berkecamuk dalam hati kita saat kita nak sebut benda tu. Okay. Cuma hakikatnya benda tu memang dilarang sebenarnya. Memang kena beritahu yang betul. Sebab itu ialah amanah yang kita kena sampaikan. Al-Quran itu amanah. Dia bukan hak peribadi. Kita baca ayat Quran. Ayat Quran itu ialah kalam Tuhan. Tuhan yang menjaga diri kita. Tuhan yang menjaga ustaz tu, Tuhan yang menjaga audiens tu. Tuhan yang memegang hati ustaz tu, Tuhan juga yang memegang hati audiens. Okay. Dia perlu kepada keimanan. Bila mana dia baca ayat Quran, dia kena amanah. Sampaikan dengan betul. Kita tahu ini kaedah baru yang disebutkan oleh para ulama takwilnya apa semua. Sebut dulu yang tak takwil. Sebut dengan kefahaman. Sebab kita tahu orang ni, orang yang mari dalam kuliah, dia nak tahu cara betul beribadah. Sebahagian besarnya nak tahu betul. Ada 2-3 orang yang bawa semangat kuat ni, tak ramai sangat. Biasa dalam satu kuliah ni tak ramai sangat orang yang bawa semangat nak tapis ustaz ni. 2-3 orang je. Kalau dalam surah tu kebanyakan nak tahu ilmu yang betul. Sampaikan. Allah Ta'ala akan beri pada kita kelapangan dalam bab ni. Cuma benda tu memang dilarang. Jawapan saya benda tu memang dilarang. Kita dah tahu terjemahan yang betul atau tafsir yang betul, sampaikan yang betul. Wallahu a'lam. Apakah punca sebahagian ulama hadis pengawi ilmu kalam? Contoh dia katakan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bersama golongan takwil. Adakah sebab kerana zaman tu ataupun apa sebab yang itu? Okey. Antara soalan dia, punca ulama ahli hadis terpengaruh dengan ahli kalam. Antara yang kita selalu dengar dakwaan yang mengatakan setengah-setengah ulama yang cenderung dalam ilmu hadis
dia terpengaruh dengan ilmu kalam. Antara nama yang selalu dicanang ialah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga sebahagian golongan tertentu mengatakan dia adalah imam kita, dan memang banyak nukilan-nukilan perkataan ni cenderung kepada kelompok kita, tak cenderung pada kelompok ni. Tak hanya Ibnu Hajar, antara yang terkena juga ialah imam-imam yang lain, macam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni terkena bukan kerana sebab kata apa, pengaruh zaman sangat, sebab guru dia, iaitu guru dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ni, antara tokoh-tokoh, Ibnu Jauzi dan lain-lain. Okay. Dia ada dua faktor. Yang pertama, seperti mana yang disebut tadi, ialah faktor zaman. Faktor zaman dan keadaan orang pada waktu tu, yang memang itu perbualan hangat ataupun benda-benda yang paling hangat, iaitu nak kenal Tuhan dengan ilmu kalam. Bahkan ni saya nukil daripada guru-guru lah kita dengar. Ibnu Hajar Asqalani, peringkat awalnya dia cenderung kepada golongan takwil, peringkat awalnya. Sehingga kita boleh tengok dalam perbahasan Kitabul Iman, kitab Fathul Bari tu, dia cenderung ke arah takwil, tapi taklah takwil yang melampau sangat. Okay. Bila mana sampai pada kitab yang terakhir, Kitabut Tauhid ataupun Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, kita tengok dia macam menarik semua balik apa yang dah dia simpulkan pada Kitabul Iman tu. Sebab tempoh dia tulis tu pun 40 tahun. 40 tahun. Bila mana orang ni dia tulis satu benda, dia tulis ni dia kumpul dan dia tapis. Itu kaedah para ulama dia menulis. Okay. Sedikit sebanyak dia akan mengubah pemikiran orang tu. Orang ni bila mana dia menulis, kan kalau tengok para ulama sebut qamish thumma fattish. Ini antara kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Qamish ni maksud dia apa? Baca semua, tapi bila nak tulis fattish, tapis dulu. Jangan tulis semua. Okay. Nak sampaikan pada orang kata apa, filter dulu. Tapi nak dapatkan maklumat, nak kata satu benda ni betul ataupun tak betul, baca semua. Tak kira lah golongan mana pun baca semua. Tapi bila mana nak merumuskan, jadi gitu. Okay. Jadi Ibnu Hajar Asqalani, sebahagian besarnya para ulama, dan saya pun dah tanya pada guru-guru zaman kita belajar dulu, Ibnu Hajar Asqalani memang dia mengalami proses tu, itu proses zaman dia. Zaman dia cenderung tu kerana sebab orang sekeliling. Tapi bila mana dia dah melalui satu proses yang lama dan dia pula mengkaji apa-apa semua, dan akhirnya dia berubah kepada yang asal balik ataupun yang baik balik. Isu yang sama juga berlaku pada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana orang kata Imam Nawawi ni cenderung kepada golongan takwil. Tapi kita tahu para ulama excusekan Imam Nawawi ni sebab Imam Nawawi ni dia ada sikap pertama, usia dia tak panjang. Okay. Yang kedua, sikap dia sikap yang mencari kebenaran. Dia bukan jenis orang yang bila mana dia pegang satu benda, dia tetap dengan benda tu tak. Yang jadi masalah zaman kita ni ialah orang ni bila dia pegang satu benda, dia tetap, dia tak mau berubah, dan dia tak buka ruang untuk diajak berbincang. Beza dengan para ulama. Kecenderungan boleh berlaku. Para ulama dia boleh cenderung pada mana-mana. Bahkan ulama hari ni biasa. Bahkan kalau kita tengok Imam Bukhari sendiri, guru dia termakan propaganda orang yang mengatakan Bukhari ni, orang kata Mu'tazilah apa semua. Sebab orang duk bercakap. Cenderung, maknanya zaman mempengaruhi juga satu benda. Okay. Tapi para ulama ni kita menolaklah mereka daripada segala benda tu. Tapi ada juga di sana orang yang setengah orang panggil ulama, tapi ulama tak mengiktiraf dia ulama pun. Okay. Itu kita tak bincang lah sini, cuma nak beritahu itu benda memang ada. Memang diterima lah dalam sebahagian perbahasan ni memang ada disebut, iaitu para ulama hadis cenderung untuk berubah pegangan dia ataupun nukilan dia ataupun percakapan dia kerana sebab situasi zaman boleh berlaku. Macam kita jugalah boleh berlaku. Macam orang kata Imam Baihaqi cenderung kepada takwil, Imam As-Sabuni cenderung kepada tak takwil. Itu kerana zaman. Tapi kita tahu sifat para ulama dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan melalui tulisan-tulisan mereka. Tulisan mereka ni sampai. Mudah ceritanya ulama ni bila mana dia tulis satu benda, Allah Ta'ala sampaikan tulisan dia. Maknanya Allah Ta'ala rahmatilah dia secara umum. Bila mana kita sebut gini, ada orang, saya pernah sebut benda ni di satu tempat. Saya kata antara tanda Allah Ta'ala merahmati satu orang tu, tulisan dia ni ataupun jasa dia ni, apa benda yang dia tulis, Allah Ta'ala pelihara sampai ke akhir zaman. Okay. Saya pernah sebut. Tiba-tiba ada seorang audio ni, dia kata Allah Ta'ala rahmati jugalah Kalmak sebab kitab dia Das Kapital sampai sekarang ada. Jadi satu masalah kita nak jawab. Okay. Dia kata Das Kapital ni sampai sekarang ni orang duk baca. Kalmak ni kaum ini maknanya Allah Ta'ala rahmati. Ni kita nak jawab pun tak kerti. Saya tak ada jawapan gitu bahagian tu. Cuma nak beritahu sebahagian yang kita pernah dengar gitu. Okay. Mungkin Allah Ta'ala kekalkan sebab nak tunjuk tak betul.
Sebab nak tunjuk tak betul. Kalau kita nak guna dalil tu, jenazah Firaun pun Allah Taala pelihara sampai hari ini. Tapi Allah Taala nak jadikan pengajaran. Bukan Allah Taala nak kata inilah tanda Firaun dirahmati oleh Tuhan sebab mayat ini tak reput sampai ke sekarang. Tak. Itu kefahaman yang lain. Sebab tu kita kata kita tak faham apa benda yang berlaku. Cuma kita andaikan saja. Wallahu a'lam. Jadi setakat tu saja untuk kuliah kita pada petang ni. Semoga Allah Taala beri pada kita rahmat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.